Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya mohon maaf. Sepatutnya saya lebih awal menyediakan video ini, tetapi agak lewat. Saya sedikit ada acara pada hari ini. Oke, seperti yang saya janjikan, ini adalah video scalping Ichimoku. Oke. Saya akan membuat video ini berperingkat-peringkat dan tidak akan membuat sekali dalam satu video. Pada hari ini saya akan menerangkan lebih. Saya ada mempunyai alasan-alasan kukuh kenapa saya membuat video berperingkat-peringkat. Secara ringkasnya, saya menghargai kepada orang yang belajar dengan membayar fee, membayar yuran belajar. Itu nampak sangat kesungguhan trader-trader dalam mencari ilmu. Saya tidak mau yang lain mendapat ilmu secara percuma. Saya amat menghargai kepada orang yang betul-betul sanggup berkorban untuk mencari ilmu. Scalping Ichimoku. Saya masih lagi. Sebelum tu scalping Ichimoku ni salah satu daripadanya memang dah lama saya pakai. Saya selalu start scalping Ichimoku ni bermula dengan modal yang kecil. Saya kadang-kadang membuat RM10 USD, 20 USD, 30 USD, macam tu lah. Saya pada hari ini saya hanya akan menunjukkan pada awalnya dulu. Masih banyak lagi yang akan kita bincangkan dari masa ke masa. Saya terus kepada perbincangan scalping Ichimoku. Kita boleh gunakan Ichimoku seperti biasa, setting macam biasa ya, default. Tak ada ubah mana-mana pun. Tak payah ubah mana-mana setting 986 sebelum tu saya nak terangkan fungsi Ichimoku. Mengapa saya masih mempertahankan Ichimoku dari dulu. Ini dah masuk 18 tahun nak masuk 18 tahun. Dari dulu sampai sekarang saya masih mempertahankan penggunaan Ichimoku. Sampai sekarang. So kalau korang perhatikan, the basic rule of Ichimoku is apabila price di bawah Kumo, ni Kumo, ni Kumo. Yang ni saya panggil biru je lah, biru, merah dan hijau, dan top Kumo, ni lower Kumo. Yang ni pun top Kumo, top, ni yang hijau sikit ni lower Kumo. So apabila price berada di bawah Kumo macam ni, price macam ni, itu adalah petanda bearish, sell trend. Sell. So semudahnya kalau kita perhatikan di sini adalah Kumo saja. Kita perhatikan Kumo tu je dulu. Kalau kita perhatikan Kumo tu, kita boleh nampak apabila price berada di bawah Kumo, jangan nak buy. So itu adalah peluang sell. Kalau di dalam Kumo macam ni, kira ranging lah. Ranging. Yang ni apabila price di atas Kumo, price candle tu lah. Di atas Kumo bawah, price atas, go for buy. So basically Kumo tu adalah sebagai penanda hala tuju, trend untuk kita trading. So take the point, kita gunakan Kumo sebagai kita punya trend. Kalau price di bawah Kumo, we just go for sell. Kalau price berada di atas Kumo, price berada di atas Kumo, just go for buy. Very clear. So the point tu je, Kumo sekarang ni. Next, apa indikator yang saya perlukan? Indikator seterusnya saya akan memerlukan kepada moving average 62. 62 simple close 62.
62 simple close. Okey. Itu moving average saya satu, yang warna kuning. Okey, yang ni sama dengan Bollinger Band lah 20. 20 simple close. Okey, dua buting moving average. Kalau korang nak guna BB pun boleh juga. Tapi saya lebih suka macam tu je lah. So, kalau nampak BB terlalu nampak berserabut pula. So, saya ambil macam tu je. Ni adalah mid BB. Moving average 20 dan ni, yang ni 62. Apa fungsi 62 ni? Okey. Ada dua fungsi dia. Moving average 62 ni. Pertama adalah untuk trend. Okey, trend untuk saya trend. Trend macam ni kalau kita perhatikan Kumo. Ni dalam senario dalam keadaan sell, okey. Kumo. Okey. Kumo, lepas tu 62. Price ni 20 dan price. So ini adalah dalam keadaan yang market yang market yang steady, market yang tak ada kacau lah macam tu. Sebab susunannya Kumo 62 20 price ni moving average 1. Okey, moving average 1 yang price. Okey, 1 20 62 Kumo. Kalau what happen kalau macam ni? So, ini adalah keadaan market yang tak menentu. Kumo entah di tengah-tengah. Ini 20. Sini 62. So, ini adalah dalam keadaan market yang tak steady. Yang ni market steady. Okay? So, kena faham yang Kumo tadi untuk trend. 62 pun saya punya trend. Okay? Dan 20 mungkin saya akan terangkan untuk lebih menjurus kepada TP label. Okay. Saya akan pertunjukkan nanti kenapa saya guna 20 because of untuk kita punya TP label. Okay. Itu saya akan bincang. Okay. Next. Okay. Saya ada sudah Kumo sebagai trend saya. 62 sebagai trend saya. Okay. Dan yang last one untuk trend saya akan gunakan yang ini. Ini moving average juga. Moving average 200. Okay. Moving average 200. Moving average 200 ni. Okay. Ada tiga. Yang sini. Linear weighted high 200 ya. Okay. Yang tengah-tengah. Berapa? Close. Sama, linear weighted close. Yang bawah low. Kalau tak nak pun boleh saja, ambil satu saja, pakai close saja. Pun okey. Okey. So, tapi saya dalam masa scalping saya kadang-kadang memerlukan kepantasan berfikir dan membuat keputusan yang amat pantas. So, kadang-kadang saya lebih memerlukan perhatian yang 200 ni. So, kalau kita perhatikan sekarang adalah 200. Okey, 200. Moving average 200. Kumo. Okey, 62. 20. Sebaik saja price duduk dekat 1 sini. Saya cuba saya perhatikan. Ini okey. Gelap pula. Okay. So basically candle tadi adalah 1, moving average 1. Lepas tu 20. Lepas tu 62. Kumo dan 200. So ini adalah keadaan yang paling sempurna. So by right seharusnya kita akan entry. Okay. Kalau kita entry, sepatutnya kita entry dekat sini. Okay. Saya jarang sekali saya tak menggalakkan korang entry dekat sini. Ini senang cakap lah, yang ni sudah terbentuk. Saya selalunya entry dekat apabila price di bawah Kumo. Apabila price di bawah Kumo. 200, Kumo, 62, 20, candle, 1. So, saya akan sell sini. Okay.
Bab entry saya akan perjelaskan lebih detail lagi yang lain. Okay, so itu yang indikator-indikator yang saya perlukan dalam scalping. Okay, so saya ulang balik. Kumo adalah sebagai trend untuk bertanda hala trend. Okay, saya hanya menggunakan time frame 15 minit. Okay, untuk hari ini saya hanya menggunakan time frame 15 minit. Tapi ini belum cukup. Saya sengaja buat macam ni. Okay, sebab tu saya perlukan korang ada dalam grup. Because saya akan terus mengongsikan teknik scalping dari masa ke semasa. So yang ni adalah Kumo adalah petandas untuk trend. Kalau berada candle di bawah, we just go for sell. Kalau dekat atas, okay, kalau dia dekat atas, price atas, then just go for buy. Okay, so itu fungsi Kumo. Ni korang kena faham dulu awal. Ni basic dia. Okay, basic scalping. Indikator seterusnya saya perlukan 62, moving average 62. Okay, simple close ya. Okay, simple close. Ini pun untuk trend saya. Okay, lepas tu mid BB atau moving average 20. Okay, so kalau kita nampak di sini adalah satu perjalanan market yang tersusun sempurna. Okay, steady. Kumo 62, 20 candles. So ini adalah perfect. So dalam scenario keadaan ini kita akan entry nanti di sini. Okay, nanti saya akan bincangkan yang merah dan yang biru ni. Okay, di mana kita entry, bab entry saya akan kongsi yang lain. Okay, dalam yang ni kita ada sudah Kumo sebagai kita punya trend, 62 sudah kita punya trend dan kita tambahkan lagi kita punya trend sebagai memantapkan kita punya, biar kita entry scalping tu taklah dalam keadaan trauma, takut macam tu. So biar kita entry dengan yakin. So saya tambah dengan 200. Okay, linear weighted, high, close and low. Okay, so entry macam ni lah. So ada yang perlu saya bincangkan adalah satu time frame, yang kedua di mana nak entry dan yang ketiga di mana nak TP. Okay, dan SL ada 4 lagi perkara yang akan saya bincangkan. So hari ini untuk video kali ini hanyalah berkisar kepada apa indikator-indikator yang ada untuk scalping. Itu je. Okay, InsyaAllah saya akan update dari masa ke semasa. Sebelum tu saya kongsikan yang ni. Kalau kita perhatikan di sini adalah senario ni moving average 200, Kumo, okay, 62. Okay, apabila sudah berada selagi 200 ni lebih jauh, okay, di atas Kumo, okay, macam ni adalah market keadaan market yang baik sesuai untuk di scalping. Okay, scalping. Kalau kita perhatikan lagi sama 200, moving average 200. Keadaan market yang paling sedap adalah apabila moving average 200 ni berada di luar Kumo. Macam contoh yang ni buy, dia berada di luar. Okay, di luar ni. Okay, lepas dia di sini, lepas tu Kumo 62, okay, dan 20 di sini. Ini mid BB. Okay. So ini adalah keadaan kita go for buy. Okay. Ada lagi beberapa perkara saya akan videokan nanti, di mana nak entry, di mana nak TP, di mana nak SL, okay, and time frame. Ada 4 perkara yang saya akan kongsikan. Kali ini saya hanya memperkenalkan benda-benda indikator-indikator yang ada. Ini situasi yang high risk dan tidak boleh pula scalping. Apabila dalam keadaan kita sudah nampak di sini dalam keadaan market yang ranging. Okey. Kita masih hanya hari ini kita berkisar membicarakan tentang time frame 15 minit saja dulu. Kita boleh nampak moving average 200 berada di tengah-tengah. Dalam scenario macam ni, ini pun tak tentu mana yang dulu, mana yang atas. Basically, okey, yang macam ni market ranging. So kita jangan scalping lah. Adalah orang yang pandai scalping apa, so tapi saya scalping dalam keadaan yang tenang.
Saya pun dulu pernah mengejar-ngejar market. Tapi letih lah. Kadang-kadang 10 yang betul, semua profit. Tetapi jumpa satu yang mistake, so 10 tadi habis. Okay, semua rugi. Because of gara-gara satu salah. So saya tak nak. Jadi terasa dalam diri terlalu letih untuk mengejar market. So lebih baik bersabar dan menunggu keadaan market yang lebih santai macam ni, go for buy, okay? Adakah ini sempurna? Tidak sempurna. Yang ini tidak sempurna. Yang ini perfect. Perfect market. Yang ini tak sempurna. Sepatutnya kalau nak sell 200 ni berada di atas. Macam ni lah. Di atas. Yang sekarang ni 200 di bawah. Okay, so bermakna tak sempurna. Okay, yang sempurna macam ni. So yang macam ni jangan cuba-cuba nak scalping, nak ambil 1 pip 2 pip, janganlah, buang masa lah. Okay, dia beli jiwa lah orang cakap. Okay, next kita tunjukkan ni satu simba baik untuk scalping, hold with SL profit. So kalau kita perhatikan di sini 200, posisi 200 moving average berada di atas Kumo. 200, Kumo 62. Okay, kita sell dari sini start. Okay, re-entry. Tapi saya kalau scalping, saya buat scalping itu je. Saya dah khususkan satu untuk scalping. Mungkin 20% saya akan close, dan another 10% saya akan hold. Okay, apabila saya nampak dalam keadaan posisi apabila moving average berada di atas. Lebih jauh daripada moving average yang dekatlah, menjauhkan diri daripada Kumo, itu lagi cantik. Okay, kita tengok yang ni. Situasi dilarang nak scalping apabila dalam keadaan ni macam ni. Ini tak sempurna. Okey, sepatutnya kalau nak buy, kalau nak arrow buy ni 200 ni berada di bawah. Macam ni lah. Yang ni pun tak sempurna. Sebab susunannya tak sempurna. Ada di sini. Okey, price. Kalau the basic theory of Ichimoku is apabila price berada di atas Kumo adalah buy. Okay, apabila berada di atas di bawah Kumo adalah sell. Okay, tapi kalau kita perhatikan di sini, ini 200 memang berada di bawah. Okay, di bawah. Tetapi price berada di atas Kumo macam ni. Contoh yang macam ni. Okay, macam ni. Tetapi kita perhatikan kedudukan moving average tak sempurna. 200, 20, 62. Sepatutnya 262 dulu. Lepas tu baru 20. Dan candle baru sempurna. Yang ni tak sempurna. Ini tak payah nak cakap lah. Yang ni sudah moving average 200 ni berada di tengah-tengah. Okay, tak tersusun lagi. So ini adalah high risk. Jangan buat scalping. Ni situasi high risk untuk scalping sama macam ni. Okey, sama. Kalau nak sell, candle di bawah Kumo. Sebab tu masa saya mula-mula mengkaji buat scalping Ichimoku ni, saya hanya buat pandukan yang ni. Tak ada indikator langsung, tak ada filter pun. Because saya terlalu taksub kepada Ichimoku. Saya betul-betul nak mengkaji Ichimoku tu. Tetapi saya seringkali menjumpai kekurangan. Mungkinkah saya masih lagi belum cukup ilmu tentang Ichimoku. Jadi saya memerlukan bantuan kepada moving average seperti 62 dan maupun juga 200. Akhirnya jadi begini. Okey, akhirnya jadi begini apabila walaupun candle berada di bawah, okey. Saya hanya pastikan apabila 200 tersusun rapi. Maksudnya tersusun rapi itu macam ni lah. 200. Kumo. 62. Baru saya sell. Okey. Saya tak mau yang macam ni. 200 di sini, 62 sini, Kumo di sini dalam satu area. So, tapi candle dekat bawah ni. Candle ni bawah ni. Saya tak berani nak sell. Ini senanglah cakap. Benda ni sudah nampak. Senanglah cakap. Tapi ketika tu candle belum lagi gerak ke bawah. Okay. Kalau nasib baik. Itu saya tak suka dengar bahasa kalau tu. If. Okay. So might as well I don't want to take the risk lah.
So saya lebih tunggu kepada susunan moving average dan Kumo tu adalah teratur. 200, Kumo 62, 20. Then price. Situ kita akan naik scalping dalam tenang. Okay. Kita cari scalping yang tenang. Maksud dia kita yakin, kita buat dengan yakin, bukannya mengharap mudah-mudahan juga dia jatuh, mudah-mudahan juga. Itu tak syok lah. Okay. Oh, ini bukan scalping atau high risk. Okay. Kalau kita perhatikan di sini, kadang-kadang kita nak buy. Okay, kita nak buy, nak ambil peluang lah katakan. Ni dah jatuh banyak ni. Okay, rasa-rasa nak buy lah. Ini bukan scalping, okay? Ini bukan scalping. Ini bukan cara saya scalping buku. Kenapa? Buy, sedangkan moving average 200 berada di atas, 62 masih lagi di sini, 20 di situ. So jangan ambil risiko lah. Tapi memang betul dia naik. Itu benda ni dah berlaku. Senanglah cakap. Kalau what happen benda ni belum berlaku, kita akan jadi jiwa kacau. Emosi kita tergugat. Mudah-mudahan juga. Moga-moga harap-harap dia naik lah. Itu yang tak syok tu. Trading macam tu tak syok. Itu memang teknik mengharap lah. Okay? Kita macam ni, kita biar trade dalam keadaan yang tenang lah. Okay? Okay, situasi market yang best, scalping yang berterusan almost 1 week. Kalau kita perhatikan di sini, seperti yang saya cakap tadi adalah moving average 200 terlalu jauh, menjauhkan diri daripada Kumo. Okay, 200 Kumo 62, 20. So kalau kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, almost 1 week, price akan jatuh. So kita entry lah, sell. Okay, terpulanglah berapa kali kita sell. Okay. So nanti the next one nanti saya akan bincang lagi. Okay, yang ni sama juga saya terima sedikit jelas untuk scalping. Sama. Moving average 200 berada di luar Kumo, di bawah Kumo. Just go for buy. Buy. Okay. So setakat ni je. So the next video saya akan membicarakan di mana kita nak entry, di mana nak TP, di mana nak SL dan penggunaan multi time frame. Okay. Video kali ini hanyalah baru satu. Okay, masih ada lagi. So video ni saya hanya izinkan, ikhlaskan, okay, redakan hanya kepada pengguna yang pernah membayar yuran atau fee langsung kepada saya, khususnya kepada pengguna budak-budak Tai Chi. Okay, budak-budak Tai Chi dan grup scalping Ichimoku. Okay, insyaAllah saya akan dalam masa singkat saya akan membuat lagi satu video khusus untuk memperjelaskan mana nak entry, mana nak TP, mana nak SL, penggunaan multi time frame. Okay, kalau yang ni belum sempurna, hanya salah satu daripadanya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.